Tahun 850 Masihi, iaitu terdapat seorang pengembala yang bernama Kaldi di Ethiopia. Ketika menggembala biri-birinya, secara tidak sengaja dia melihat biri-birinya mengunyah buah-buahan dari sejenis pokok liar yang dikenali sebagai kopi, dan mereka menjadi sangat aktif selepas memakannya. Kaldi kemudian cuba memakan buah itu dan berasa segar selepas memakannya. Jadi dia merasakan kopi baik untuk kesihatan dan boleh menyegarkan minda. Lalu dia membawa pulang buah tersebut untuk dikongsi bersama saudara mara dan rakan-rakannya. Semenjak itu, kopi mula tersebar dari Ethiopia ke Yaman dan secara perlahan-lahan faedah kopi juga mula diketahui secara meluas. Seterusnya, pelbagai resipi mula tercipta dan menjadikan kopi minuman popular harian biasa di seluruh dunia. Pada zaman dahulu, kopi bukan sahaja dijadikan sebagai minuman, tetapi juga digunakan sebagai ubat untuk melegakan sakit kepala, sakit perut dan lain-lain penyakit. Apabila budaya kopi tersebar di seluruh tanah Arab dan Eropah, kaedah perubatan kopi mula digunakan secara meluas dan menjadi terkenal. Pokok kopi spesies Arabica yang pertama berasal dari dataran tinggi Ethiopia yang berketinggian beribu-ribu kaki dari paras air laut. Ia pada asalnya adalah spesies tumbuhan liar. Asal-usul penanaman kopi adalah dari Yaman yang terletak di semenanjung Arab. Kawasan yang luas ini kemudiannya menjadi kawasan penanaman kopi pertama yang diusaha dan dipromosikan oleh orang Eropah. Menurut penyelidikan sejarah botani, pokok kopi sangat sesuai dengan iklim yang sejuk serta lembap dan tumbuh di hutan yang ditumbuhi oleh pokok besar berbentuk payung. Mengenai bagaimana kopi Ethiopia tersebar ke Yaman, para cendekiawan mempunyai teori yang berbeza. Secara umumnya, dipercayai bahawa pedagang Arab dan Parsi membawa biji kopi Ethiopia ke Yaman melalui perdagangan Laut Merah. Pada abad ke-15, industri penanaman kopi di Yaman bukan sahaja menanam variasi asli dari Ethiopia, tetapi juga menanam variasi tempatan yang lain dari tanah Arab. Pada abad ke-16, penanaman kopi dan aktiviti perdagangan di semenanjung Arab mula tersebar ke Parsi, Mesir, Syria, Turki dan kawasan-kawasan yang lain. Selain kopi dinikmati di rumah, orang ramai turut mengunjungi kedai kopi awam bernama Kahvehane. Mereka berbual sambil menghirup kopi serta berkongsi dan bertukar berbagai maklumat. Oleh itu, kedai kopi juga turut dikenali sebagai sekolah intelektual. Setiap tahun, ribuan jemaah haji dari seluruh dunia mengunjungi kota suci Mekah. Dalam tempoh perjalanan tersebut, mereka akan melalui beberapa kawasan bandar dan berpeluang melihat serta mencuba keenakan rasa kopi di kawasan-kawasan tersebut. Iklim dan struktur tanah di Tanah Melayu sangat sesuai untuk penanaman kopi. Oleh itu, penjajah barat telah menanam kopi di Tanah Melayu sejak abad ke-16. Menjelang abad ke-19, bagi memenuhi permintaan pasaran global yang tinggi, penanam kopi mula mengembangkan penanaman kopi di tempat-tempat seperti Tanah Melayu dan Kalimantan Utara, menjadikan Tanah Melayu sebagai salah satu kawasan penanaman kopi utama di Asia. Pada masa kini, budaya kopi telah menjadi sebahagian daripada budaya masyarakat di Tanah Melayu, kini dikenali sebagai Malaysia. Selain kewujudan kedai kopi di bandar dan kampung, minuman kopi juga telah menjadi sebahagian daripada rutin harian keluarga di rumah. Matlamat utama penjajah barat menguasai Tanah Melayu adalah untuk merampas sumber asli tempatan dan mengawal tanaman kontan seperti rempah ratus, biji timah, gula tebu dan getah. Dalam proses pemerintahan, mereka turut menyebarkan budaya barat bagi mengukuhkan kuasa barat di Tanah Melayu dan mengawal pengeluaran serta penggunaan tempatan. Disebabkan bekalan mentah mendapat permintaan tinggi oleh syarikat pengeluaran tin, wayar, kereta api dan pelbagai industri barat, zon pembangunan pertanian dan perlombongan di Asia Tenggara mula mempertingkatkan aktiviti mereka.
Orang-orang di kawasan pertanian dan perlombongan telah lama terdedah kepada budaya kopi barat dan mereka juga menemui khasiat kopi yang dapat digunakan untuk penyembuhan pelbagai penyakit. Oleh itu, mereka secara beransur-ansur mula mengembangkan pelbagai resipi pengeluaran mengikut kesesuaian iklim tempatan dan menonjolkan ciri-ciri rasa budaya kopi Nanyang. Budaya kopi telah diperkenalkan ke tanah Melayu pada zaman penjajahan Barat. Keyakinan masyarakat Melayu terhadap kopi bermula daripada tradisi lama sains perubatan Islam. Pada tahun 980 Masihi, ilmuwan Arab Ibn Sina mencatatkan bahawa kopi boleh menyembuhkan sakit telinga, keletihan mata, kerosakan hati dan lain-lain penyakit. Kod perubatan yang ditulisnya kemudian diterbitkan dalam bahasa Ibrani di Naples pada tahun 1491 dan dalam bahasa Arab di Rom pada tahun 1593. Pedagang dari Timur Tengah dan India telah mengembara melalui Selat Melaka sejak abad ke-10 Masihi lagi dan secara tidak langsung ilmu perubatan Ibn Sina yang terkandung dalam farmako Arab semakin tersebar luas di kawasan lautan. Pada abad ke-11, Sheikh Abdul Hasan Shahidi, pemerintah Islam juga merupakan seorang doktor terkenal, telah membuktikan bahawa biji kopi dapat mengubati penyakit dengan kaedah biji kopi direbus dengan air yang mengalir dari telaga dan mata air. Kemudiannya dibakar dan dihancurkan, lalu dibancuh dan diedarkan kepada penduduk yang sakit di bandar untuk menyembuhkan penyakit yang pelik dan sukar. Kopi termasuk dalam perubatan tradisional Cina dan berasal dari pengalaman terapi di kawasan pertanian dan perlombongan Cina di Nanyang. Terbitan Perubatan Tradisional Cina Guangti pada tahun 1959 adalah yang pertama memasukkan kopi dalam farmako. Kemudian, Kamus Perubatan Cina pada tahun 1977 dan Materia Medika Cina pada tahun 1999. Kedua-duanya merekodkan nilai perubatan kopi. Mereka merumuskan sifat perubatan kopi sebagai sedikit pahit, astringen, kesan diuretik, menguatkan limpa dan berkesan merawat keletihan mental serta hilang selera makan. Manakala, perubatan Cina moden pula diwarisi daripada nenek moyang dari Fujian dan Guangdong tentang pengetahuan kehidupan Nanyang dan cara menggunakan kopi dalam ubat-ubatan. Setengah orang mencadangkan minum kopi setiap hari digabung bersama perubatan tradisional Cina boleh membantu merawat disentri dan hiperplasia prostat. Orang India telah mengetahui tentang kopi sejak dulu lagi. Pada tahun 1670, India telah mengimport 7 biji kopi dari Mekah dan berjaya menanam biji kopi tersebut di Mysore. Indian Materia Medica 1908 menyimpulkan bahawa kopi boleh memberi kesan diuretik dan anti karang, menggalakkan peristalsis usus dan penghadaman, melegakan gejala asma, pertusis, tremens delirium, cirit-pirit kronik, edema dan gejala lain. Kekerapan minum kopi juga dianggap berkesan dalam mencegah malaria. Hari ini, kegiatan ekspor kopi dari India kebanyakannya datang dari Karnataka yang masih menggunakan nama tempatan lamanya dan biji kopi diekspor ke seluruh dunia di bawah jenama Mysore Coffee. Pada zaman moden, kopi menjadi minuman pilihan orang tempatan mahupun luar negara. Kopi bukan sekadar minuman akan tetapi kopi juga mampu menyatukan pelbagai bangsa untuk duduk di meja yang sama.